Kita nak membicarakan tentang Imam Abu Hasan Asy'ari. Kemunculannya semua orang maklum, beliau asal ahli sunnah wal jamaah, yang mana dia berasal daripada aliran ahli hadis kerana belajar dengan Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Kemudian apabila ayahnya meninggal dunia, mak dia pergi nikah dengan tokoh Mu'tazilah pada zaman tu, Ali Al-Jubai. Jadi seorang yang sangat rajin belajar, suka pada ilmu, nak menuntut ilmu, maka dia belajarlah dengan ulama yang masa tu dia kanak-kanak yang dia fikir ayah tirinya ulama. Maka dia belajar dengan ulama tersebut dan dia dapati dia terima fahaman tersebut, yang mana dia tak tahu itu adalah fahaman Mu'tazilah. Dan memang masa tu dia anggap Mu'tazilah lah ahli sunnah wal jamaah. Tapi pada sudut hati dia rasa tak betul, dia rasa salah, dia rasa tak kena. Maka dia pun tanya soalan kepada ulama-ulama masa tu. Bila tanya ulama masa tu ada yang tak bagi jawapan yang kukuh, ada yang tak ada hujah, ada yang kata biarkan. Maka dia rasa tak tenang. Maka lama kelamaan Ibnu Asakir menyebutkan bahawa beliau suatu malam bermimpi jumpa Rasulullah, yang mana Rasulullah suruh menyelamatkan agamanya. Maka ketika itu beliau bangun dan beliau mengasingkan diri dengan manusia selama belasan hari untuk mengkaji, meneliti hujah-hujah yang ada dalam Mu'tazilah. Kemudian beliau pun mendapati salah, baru beliau keluar daripada rumah dan menyebarkan yang cerita yang masyhur, beliau keluar daripada Mu'tazilah dengan melontarkan jubahnya ke bawah. Jadi itu permulaan Syekh ataupun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari keluar daripada Mu'tazilah. Jadi bila dia keluar daripada Mu'tazilah, sebelum itu kita tahu zaman Imam Ahmad bin Hanbal, zaman anak-anak murid Imam Ahmad bin Hanbal yang berhadapan dengan Mu'tazilah. Maknanya daripada zaman itu, daripada Imam Ahmad sampai ke zaman Imam Abu Hasan Asy'ari ini, Mu'tazilah sangat kuat. Sangat kuat. Berhujah, berdebat, dan khalifah ketika itu sangat terpengaruh dengan Mu'tazilah. Maka ketika itu tidak ada yang boleh menjatuhkan Mu'tazilah, kerana khalifah masa tu memang sangat suka kepada Mu'tazilah. Khalifah memang dia kata Mu'tazilah lah ajaran yang betul. Jadi ketika mana Imam Abu Hasan Asy'ari keluar daripada Mu'tazilah, ketika itu beliau nak carilah kawan, kita kata. Bila dah keluar Mu'tazilah yang dulu kawan jadi musuh, sekarang nak kawan dengan siapa? Maka nak cari kawan ni, istilah saya lah, bila nak cari kawan, dia tulis kitab Al-Ibanah. Jadi menurut Dr. Fauqiyah Husain, kitab yang antara yang terawal ditulis selepas beliau keluar daripada Mu'tazilah adalah kitab Al-Ibanah, kemudian kitab Al-Lumat, kemudian kitab Maqalat Islamiyin dan sebagainya. Tetapi menurut Ibn Taymiyah, kitab yang terakhir ditulis adalah Al-Ibanah. Adakah hujah yang tepat ataupun tidak, dia mungkin hanya sangkaan, ataupun hanya sekadar dia menilai daripada kitab tersebut dan dia rasa ni sesuai dengan pandangan aku, maka dia kata ini adalah kitab yang terakhir. Menurut para pengkaji dulu dan kini, kitab Al-Ibanah ditulis pada awal-awal beliau keluar daripada Mu'tazilah. Bila beliau keluar Mu'tazilah, antara kitab awal beliau tulis Ibanah. Kerana apa? Dah dulu ahli hadis Imam Ahmad dan anak murid dia diseksa, dipenjara, dibuat macam-macam sehingga mereka susah. Maka bila beliau keluar daripada Mu'tazilah, maka beliau nak menyandarkan diri kepada ahli hadis. Maka sebab itu beliau tulis kitab Al-Ibanah. Dan antara yang terawal pada kitab Al-Ibanah menyebut bahawa beliau tulis kitab ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, berdasarkan manhaj Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kemudian bila Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia baca dan dia nilai, dia kata Al-Ibanah ini ditulis juga berdasarkan manhaj yang kemudiannya mempengaruhi pemikiran Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitu manhaj Imam Ibn Qulab. Jadi Imam Ahmad dia ada pengaruhnya dalam Al-Ibanah. Ibn Qulab ini ulama besar dalam mutakallimin ketika sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal,
beliau juga ada pengaruh dalam kitab Al-Ibanah tersebut, disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi inilah yang terhasil kitab Al-Ibanah. Dan menurut Dr. Fauqiyah, kitab Al-Ibanah menunjukkan berbeza di antara manhaj penulisan awal dan akhir. Yang mana penulisan awal itu dilihat macam agak longgar, agak tidak sehebat tulisan yang akhir-akhir, kerana beliau baru sahaja berhijrah daripada Mu'tazilah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, yang ketika itu dipelopori oleh dua golongan. Kalau ada orang tanya bila kalau Imam Abu Hasan Asy'ari baru muncul, bila yang sebelum ni orang pegang mazhab apa, akidah apa, maka ada dua yang mewakili Ahli Sunnah wal Jamaah ketika itu adalah golongan ahli kalam ataupun mutakallimin. Ramailah Al-Qalansi, Ibnu Qullab, Harith Al-Muhasibi dan sebagainya. Ini ulama kalam sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari. Kemudian ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah juga ketika itu. Maka Al-Ibanah satu sudut nampak penulisan seperti ahli hadis, seperti mana moderator sebut sifat khabariyah. Cuma tak betul lah, sifat khabariyah tidak ditakwil dan tidak ditafwid, tak betul. Sebabnya kitab tersebut adalah menunjukkan manhaj beliau dalam mendepani ayat-ayat mutasyabihat ataupun sifat khabariyah dengan kaedah tafwid. Banyak tafwid, serah makna pada Allah. Dan dia panggil, kalau kita orang mengaji sifat 20, kita panggil itu adalah takwil ijmali, takwil secara ijmal, yang mana kita tak tahu takwil secara tafsili terperinci, kita tak tentukan makna, tetapi kita mengatakan istawa bila kaif, bila istiqrar, bila hulul, ghairul ittihad dan sebagainya. Itu semua adalah tafwid. Dan kita Asy'ariyah kita tahu itu tafwid. Dan memang orang mengaji Asy'ariyah bila masuk sahaja mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maka ketika itu yang mana dibahaskan ayat-ayat mutasyabihat disebut ada dua kaedah, takwil ijmali, takwil tafsili. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari memang memakai dua-dua kaedah. Dua-dua kaedah dia pakai, takwil ijmali pakai, takwil tafsili pun pakai. Cuma yang jadi pertikaian kita sekarang ni, apabila Al-Ibanah itu dibawa ke depan, yang seolah-olah bercanggah dengan nama yang moderator sebut tadi, ulama-ulama Asy'ariyah nampak macam bercanggah. Adakah kita tak ikut Imam Abu Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah, kemudian pengikut Asy'ariyah ni pandai-pandai buat sendiri? Tidak. Sebab kitab yang ada pada zaman kita sekarang ini adalah manuskrip yang ada pada kurun yang ke-11 sehingga kurun yang ke-14. Kurun yang ke-11 hingga 14. Imam Abu Hasan Asy'ari meninggal dah 1000 tahun lebih. Yang ada kitab Al-Ibanah sampai dan dicetak pada zaman sekarang adalah kurun yang ke-11 dan ke-14. Antara manuskrip yang ada 1310, 1700, 1000, tahun 1000, tahun 1308, tahun 1154. Ini manuskrip yang dijumpai. Maknanya sangat terhad, dan dijumpai pun itu je yang ada. Maka sebab itu antara yang pertama dicetak adalah manuskrip di India. Dan Syekh Zahid Al-Kawsari bila dia tengok, dia kata ini dah berlaku penambahan daripada tangan-tangan yang jahat. Kerana banyak sebab Imam Abu Hasan Asy'ari dia ada beberapa usul yang kekal daripada dulu hingga sekarang, iaitu beliau nak tanzih, menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk. Dan yang kedua, Imam Abu Hasan Asy'ari ini dia nak membawa penekanan kepada pegangan kepada Al-Quran dan hadis. Maka bila kita melihat kepada pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau tidak mengkafirkan ahli kiblah. Itu memang pegangan yang masyhur. Imam Abu Hasan Asy'ari tidak mengkafirkan ahli kiblah. Maka disebabkan itu, bila kita melihat di dalam kitab yang telah dicetak Al-Ibanah ada belasan tempat takfir yang tidak menunjukkan inilah akidah Imam Abu Hasan Asy'ari.
Dan dalam kitab tersebut, di antara manuskrip pertama, kedua, ketiga, keempat dan keenam, saling bercanggah di antara satu sama lain. Ada contoh di dalam tersebut, dia sebut ya sakin sama, wahai Tuhan yang tinggal di tempat langit. Ataupun ada manuskrip lain sebut ya sakin arsh, wahai Tuhan yang tinggal di arsh. Berbeza dengan manuskrip yang ada di antara satu sama lain. Macam mana satu sebut sama, satu sebut arsh, dan satu lagi tidak menyebut dengan kaedah yang sedemikian. Maka disebabkan itulah para ulama yang kemudian kita kata lebih faham manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari daripada orang-orang yang datang selepas itu. Sebab kita tengok manuskrip awal terjumpa tahun 1000. Itu yang dicetak, diguna pakai sehingga dicetak banyak syarikat percetakan. Berbeza dengan manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari, diwarisi turun-temurun daripada Imam Abu Hasan Asy'ari kepada Imam Abu Hasan Al-Bahili, Ibnu Furak dan sebagainya, turun generasi kedua, ketiga, keempat sampai pada kita sekarang. Maka itulah pegangan yang bersambung sana. Tetapi manuskrip boleh berlaku perubahan, boleh berlaku kesilapan, boleh berlaku penyelewengan. Yang tambah-tambah manuskrip yang ditulis adalah, yang dijumpai adalah yang terkemudian, sangat terkemudian, berbanding dengan Imam Abu Hasan Asy'ari meninggal lebih lama daripada itu. Sebab itu ulama kita Asy'ariyah kata dalam hal ibanah ni dia ada dua, sama ada dia diubah ataupun bukan tulisan Imam Abu Hasan Asy'ari. Kerana Ibnu Furak ketika dia menyenaraikan kitab Imam Abu Hasan Asy'ari, dia tak masuk ke al-ibanah. Dan antara Syekh Dr. Khalid Zahri, dia kata al-ibanah bukan penulisan Imam Abu Hasan Asy'ari, bahkan penulisan Hasyawiyah yang sezaman beliau. Jadi sebab itu kalau kita nak merujuk kepada sana, yang mana sumber situ sudah tidak autentik, sudah tidak boleh dipegang, maka sebab itu kita merujuk kepada ulama Asy'ariyah yang bersambung silsilah hingga sekarang. Setiap orang yang mengatakan dia Asy'ariyah dan dia orang yang menyebarkan Asy'ariyah, dia ada sanad Asy'ariyah, diwarisi turun hingga turun temurun. Dan seperti mana kita boleh kata ada beza, ya ada beza, kerana boleh sahaja berlaku perbezaan. Kenapa boleh berlaku perbezaan? Kerana Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi ada pandangan yang berbeza. Kadang-kadang kaum muktamad mazhab Syafi'i berbeza dengan kalam Imam Syafi'i sendiri. Jadi yang meletakkan dasar, yang meletakkan asas, batu asas ini, dia meletakkan asas kepada satu mazhab. Dan tak semestinya satu mazhab tu mesti sama dengan dia, tak. Kerana ulama-ulama berpegang Al-Quran, hadis, dalil. Maka bila melihat dalil, kita akan melihat kepada dalil yang kuat. Maka dia berlakulah saringan, dia berlakulah tapisan, dia berlakulah kemaskini dalam mazhab. Maka disebabkan itulah kita tak kata bila sebut Imam Abu Hasan Asy'ari terus tengok kitab dia, kerana kitab itu dah tak autentik, berlaku perubahan. Ramai ulama kata begitu. Sehingga ada yang kata kalau nak pegang betul lah al-ibanah, tengok Tabi'in Kadhib al-Muftari yang dinukil oleh Imam Ibn Asakir tu. Kalau nak tengok lah, sebab yang ada sangat beza. Ada orang kata cetakan ataupun kajian Dr. Fauqiyah ni adalah yang paling dekat dengan ahli sunnah. Ya, tetapi dia masih tidak lepas daripada perbezaan yang jauh dengan golongan al-Asy'ariyah itu sendiri. Maka disebabkan itu kita kata penulisan al-ibanah ini boleh dijadikan sebagai sumber sejarah. Tetapi untuk melihat kepada pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari itu sendiri dalam bab sifat khabariyah seperti mana soalan kita ni, maka kita kata kita melihat kepada ulama-ulama yang mewarisi ilmu Imam Abu Hasan Asy'ari, yang mana mereka menjelaskan ada dua kaedah, iaitu kaedah takwil ijmali dan takwil tafsili. Dan apapun takwil ijmali ke tafsili, yang tujuan utamanya adalah untuk
tanzih, iaitu menyucikan Allah Ta'ala daripada makhluk. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari pun menyucikan Allah daripada makhluk, Asy'ariyah yang lain pun menyucikan Allah Ta'ala daripada makhluk. Setakat itu saja, kita sambung nanti insya-Allah.